Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni syarah kitab tauhid jilid kedua. Syarah kitab tauhid ni. Kita nak bincang ni bab yang ke-39, orang yang menolak sebahagian dari asma' was sifat. Tolak sebahagian daripada asma' was sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ni. Man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Siapa yang tolak jahada. Ni sebab salah satu lah daripada nama-nama Allah. Sesuatu daripada nama Allah dan sifat-sifat Allah. Orang yang menolak sebahagian lah. Syai'an lah. Sebahagian dari asma' was sifat. Oleh Dr. Firanda Ad-Dirjani. Syarah. Pembahasan pada bab ini berkaitan tentang tauhid asma' was sifat. Tauhid mengesahkan Allah SWT yang untuk pengkhususan pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang khususnya. Bahawasanya ada sebagai orang yang mengingkari atau menyimpang dalam tauhid asma' was sifat. Dengan mengingkari sebahagian nama-nama ataupun sifat-sifat Allah SWT. Pengingkaran dan penyimpangan dalam hal ini dimulai dari kebid'ahan. Pokok tambah jadi dilakukan oleh Ja'ad bin Dirham. Kemudian oleh Jaham bin Safwan. Ja'ad bin Dirham dulu. Lepas tu baru Jaham bin Safwan. Kemudian diikuti pula oleh orang Mu'tazilah, kemudian diikuti pula oleh Kullabiyah, kemudian diikuti pula oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sejarah bid'ah dalam sejarah Islam. Sebelum kita jauh membahas tentang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan membahas terlebih dahulu sejarah bid'ah dalam sejarah Islam. Pertama dah, bid'ah Khawarij. Bid'ah muncul dimulai setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wafat pada tahun 35 Hijrah. Jadi Utsman ni wafat pada 35 Hijrah. Utsman radhiyallahu anhu dibunuh oleh banyak orang yang mengepung rumahnya dan beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran sehingga darah bercucuran memenuhi mushaf Quran mushaf Quran yang sedang beliau baca. Dan kejadian itu terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35, 18 Zulhijjah tahun 35. 18 Zulhijjah tahun 35 tepatnya pada hari Jumaat. Al-Kamil fi Tarikh Ibn Asir jilid 2 muka 154. Itulah. Di antara pengikut Utsman bin Affan adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Pengikut dah. Tapi dia ni memang keturunan di sana Utsman bin Affan. Tak apalah. Muawiyah radhiyallahu anhu yang berada di negeri Syam. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka kekhalifahan berpindah kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, rupanya Muawiyah yang ada di negeri Syam tidak mahu membayar Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Alasannya bukan kerana Muawiyah tidak mahu mengikuti kekhalifahan Ali bin Abi Talib, tetapi Muawiyah dan pengikutnya menuntut agar para pembunuh Utsman bin Affan untuk ditumpahkan darah dahulu dah. Jadi dia minta hukum bunuh Utsman bin Affan dululah baru dia nak bai'ah. Rujuk Al-Kamil fi Tarikh Ibn Asir jilid 2 juzuk kedua muka 577. Allah SWT firman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qatala mazluman faqad ja'alna waliyhi sultana la yasrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan sesuatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Walinya ni adalah keluarga dia lah, ahli keluarga dia. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Berbalah pun janganlah. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Surah Isra ayat 33. Oleh kerana itulah Muawiyah radhiyallahu anhu menuntut para pembunuh Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Talib. Jadi dia ni keluarga Utsman bin Affan lah juga. Cuma dia antara, bukanlah anak dia ke apa, tapi dia ni antara orang yang pangkat tinggi lah dalam keluarga Utsman bin Affan ni. Jadi dituntutlah darah pembunuhan Utsman tu kepada Ali. Jika Ali bin Abi Talib boleh menyerahkan para pembunuh tersebut, maka barulah Muawiyah akan membai'ah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Akan tapi ternyata Ali bin Abi Talib tidak setuju dengan idea Muawiyah. Dia bukan tak setuju juga, dia tak boleh nak payah. Ali bin Abi Talib lebih menginginkan agar Muawiyah berbai'ah lebih dahulu agar keamanan terjamin dahulu dan
stability dah, kembali normal, keadaan kembali normal dulu baru cari pembunuh. Lalu kemudian barulah mereka bersama-sama menangkap para pembunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bawa siasat tega apalah. Akhirnya Ali bin Abi Talib berijtihad untuk menunda penangkapan para pembunuh Uthman bin Affan kerana keadaan negara yang sedang kacau bilau tak kali itu. Dan para pembunuh Uthman bin Affan jumlahnya berasal dari berbagai-bagai macam kabilah, ramai sangat dan mengaku bunuh. Seandainya Ali bin Abi Talib mulai menangkap mereka pada keadaan seperti itu, maka akan terjadilah kekacauan yang lebih berasa payah. Nak ambil tindakan lah, ramai mengaku dah. Akhirnya kerana tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, terjadilah yang namanya pertemuan Al-Hakamain. Tu wakil lah. Ni cerita riwayat tu buat mana dah. Riwayat sirah. Iaitu bertemunya juru bicara Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin Al-As dengan juru bicaranya Ali bin Abi Talib yang diwakili oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhum untuk mendamaikan perselisihan di antara kedua belah pihak. Pada pertemuan Al-Hakamain tersebut telah didapatkan kesepakatan untuk berdamai. Padahalnya Al-Hakamain ni perjanjian tersebut nak damai adalah. Pada pertemuan Al-Hakamain tersebut telah didapatkan kesempatan untuk berdamai, akan tetapi kemudian muncul sekelompok orang dari pihak Ali bin Abi Talib yang protes dengan mengatakan bahawasanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan barang siapa yang menjadikan manusia sebagai pembuat hukum, maka telah kafir. Ini masalah ni. Khawarij. Dia pakai mudah-mudah hukum ni. Siapa malam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Dia pakai ayat tu saja dah. Ayat lain tak tengok dah. Maksud sahabat tak tengok dah, pakai kira kafir lah. Sedangkan waktu kalau terang-terang tolak hukum Allah. Tapi hukum-hukum ijtihad ni, hukum ini perlu kepada masalah agama tu lain. Maka muncullah orang yang tidak redha dengan keputusan Al-Hakamain dan mereka disebut dengan kelompok Khawarij. Jadi rujuk Al-Kamil fi Tarikh Ibn Asir jilid 2 muka 165 dan Tarikh Ibn Khaldun jilid 2 muka 137. Lepas munculnya Khawarij itu adalah bid'ah yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Biasa bid'ah politik jadi bid'ah akidah lah. Kerana nak pertahankan politik, buat akidah dia. Nabi SAW pernah bersabda, tamruqu mariqatun inda furqatin minal muslimin yaqtulha awlal ta'ifatain bil haqq. Akan keluar satu firqah, satu golongan dari berbagai-bagai kelompok kaum muslimin, dan yang akan membunuhnya adalah salah satu dari dua kelompok yang paling dekat dengan kebenaran. Ini satu hujah lah. Hadis riwayat Muslim nombor 1065. Imam Nawawi berkata, Qaluhu sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna ala hina furqatan minan nas dabatuhu fi sahih biwajhain ahaduma hina furqatan biha muhammalatun maqsurat wa nun furqatan bidammil fa ay fi waqtil iftiraq aw al-nas aw iftiraqi yaqa'u bainal muslimin wa huwa al-iftiraq alladhi kana baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu anhuma was-thani khairun firqatan biha mu'jamatun maftuhatun wa firqatun yaqsuru al-fa ay afdal firqatain wal awwalu ashharu aktsaru wa yu'ayyiduhu الرواية التي بعد هذه يخرجون في فرقة من الناس فإنه بضم الفاء بلا خلاف. Sabda Nabi SAW, yakhrujuna ala hina firqatan minan nas. Para ulama memberi harakah dalam as-sahih dengan dua model. Yang pertama, hini firqatin. Iaitu pada waktu terjadinya perpecahan manusia, iaitu perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin, iaitu perpecahan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Semoga Allah meridai mereka berdua. Dan yang kedua, khairi firqatin, iaitu mereka khairi firqatin. Khawarij keluar dari kelompok yang terbaik di antara dua kelompok. Akan tapi pengharakatan yang pertama lebih masyhur, lebih terkenal dan lebih banyak. Dan ini dikuatkan dengan sebuah riwayat. Setelah riwayat ini, yakhrujuna fi firqatin minan nas, iaitu dengan mendhamahkan perkataan fa furqatin.
tanpa ada khilaf. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Nah, juzuk ke-27 muka 166. Al-Hafiz Ibn Hajar mendukung penafsiran pertama kerana adanya riwayat lain yang menunjukkan akal hal itu. Di antaranya riwayat lain yang beliau sebutkan. Pertama, sabda Nabi SAW, tamruku mariqatun inda furqatin minal muslimin yaqtuluhum awla ta'ifataini bil haqq. Muncul Khawarij tak kala perpecahan di antara kaum muslimin, mereka dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok kaum muslimin yang lebih utama kepada kebenaran. Maksud Nabi iaitu Khawarij muncul tak kala terjadi perpecahan di antara dua kelompok, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Lalu Khawarij diperangi dan dibunuh oleh kelompok Ali yang merupakan kelompok yang lebih mendekati kebenaran daripada kelompok Muawiyah. Amalah ulama pakai hadis dia lah katanya Muawiyah Ali, ijtihad Ali radhiyallahu tu lebih dekat dengan kebenaran berbanding dengan ijtihad Muawiyah. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, yakunu fi ummati firqatani fayakhruju min bainihima ta'ifatun mariqatun yali qatlahum awlahum bil haqq. Akan ada di umatku dua kelompok, maka keluarlah di antara kedua kelompok tersebut sebuah kelompok Khawarij. Dan mereka akan diperangi oleh kelompok yang lebih utama dari kebenaran. Awlahum bil haqq. Yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, yakhrujuna fi furqatin minan nas yaqtuluhum adnal ta'ifatin ila al-haq. Mereka Khawarij keluar pada saat perpecahan di antara manusia dan mereka dibunuh oleh satu dari dua kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran. Sila lihat ketiga riwayat di atas dan juga dua riwayat lain yang di Fathul Bari juzuk ke-12 muka 109. Dari sini kita tahulah bahawasanya maksud Nabi SAW dalam hadis di atas adalah Khawarij yang muncul di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Jadi zaman lain dia tidak Khawarij lah, tidak mudah-mudah kita kata Khawarij. Khawarij itu betul-betul di zaman Ali, bukan di zaman selepasnya, walaupun fikrah cara mikir kita hampir ada lah. Sama Melaka hampir nak kata hampir benar ada juga. Ada meh-meh dia. Memberontak terhadap pemerintah ke apa tu ada sifat Khawarij ni, tapi tak boleh kata Khawarij pasal Khawarij ni ada akidah yang lain. Mereka orang lain itu tidaklah. Ada unsur-unsur tu ada ni. Okey, habislah tu. Hadis tu dah. Para ulama menyebutkan bahawa kelompok yang lebih utama untuk benar antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah radhiyallahu adalah kelompoknya Ali bin Abi Talib lebih dekat dengan kebenaran. Sehingga kelompok Ali bin Abi Talib lah yang membunuh orang Khawarij tersebut. Jadi tanda kumpulan mana lebih tepat ijtihad dia, nampaknya Ali lah, sebab dia yang bunuh Khawarij, bukannya kelompok Ali. Selanjutnya Ali bin Abi Talib meninggal dunia kerana dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Al-Ibar fi khabar man ghabar Az-Zahabi juzuk 1 muka 133. Kemudian kekuasaan diambil oleh puteranya iaitu Hasan bin Ali, yang tak kali itu Muawiyah belum juga ikut bergabung lagi dalam pemerintahan. Hasan bin Ali pada akhirnya. Setelah Hasan bin Ali memegang kepimpinan, dia memandang untuk berdamai dengan Muawiyah kerana khawatir akan terjadi keributan antara kaum muslimin. Jadi balas lagi lah, takut ada pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Maka berdamailah Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Kemudian Hasan bin Ali melepaskan kekhalifahannya dan diserahkannya kepada Muawiyah, yang kemudian disebut dengan Amul Jamaah pada tahun tu. Tahun bersatulah nah. Pada waktu itulah terjadi tahun persatuan antara seluruh kaum muslimin termasuklah Muawiyah, yang akhirnya Muawiyah menjadi pimpin. Jadi tidak betul peristiwa tahkim kata dah. Dikatakan Muawiyah rapah kuasa Ali, menipu lah dah. Peristiwa saling menipu antara Abu Musa Asy'ari dengan apa soal kita. Jadi tidak betul tu dah cerita tu dah. Jadi hak betulnya hak ni lah. Jadi tidak lagi serah khalifah tu berebut masa tu dah. Khalifahnya hanya dah diserahkan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Jadi surah tu lah masa tu baru surah dah. Bukan masa peristiwa tahkim. Rujuk Hadirat Bukhari nombor 2704. Bid'ah Syiah pula dah. Setelah muncul Khawarij, munculnya firqah oposisi penentang lah, pembangkang dah. Kelompok pembangkang yang lain yang namanya Syiah. Para ulama menyebutkan bahawa Syiah terbahagi menjadi 3 model. Rujuk Usul Mazhab Syiah Nasr bin Abdullah Qafari juzuk 1 muka 494. Pertama yang Syiah Al-Mufaddalah. Al-Mufaddalah adalah kelompok orang-orang yang menyatakan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu
lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jenis kelompok ini adalah jenis Syiah yang paling ringan. Tak betul. Tapi sebahagian salah ada yang terpengaruh dengan perkataan faham. Bukan ni nak. Salah maksudnya. Ali Mufaddil Syekh Mufaddil ni menyatakan Ali lebih utama daripada Uthman. Bukan lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Mana ni? Tak didengar lagi ni. Minhajus Sunnah Nabawiyah Ibn Taymiyah juzuk ke-8 muka 239. Tak apalah, kita tengok dulu. Yang Syiah kedua ni panggil As-Sabah. As-Sabah ni artinya adalah tukang ecela. Itu kelompok Syiah yang suka mencaci maki sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab, terlebih lagi dengan Muawiyah yang sempat berseteru dengan Ali bin Abi Talib. Lagi-lagi serupa dah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga jenis Syiah ni panggil Al-Mu'allihah. Al-Mu'allihah ni artinya Syiah adalah orang yang menahankan. Artinya ada sebahagian dari kelompok Syiah yang menahankan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Disebutkan bahawa ketika Ali bin Abi Talib mengetahui hal tersebut, Ali bin Abi Talib kemudian memanggil mereka dan minta mereka untuk bertaubat. Akan tetapi dalam sebuah riwayat dengan sanad yang sahih disebutkan bahawa mereka tidak mahu bertaubat sehinggalah akhirnya Ali bin Abi Talib menggali parit untuk membakar mereka. Pada sebuah riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ia berkata, "Inni idza ra'aitu amran munkaran awqattu nari wa da'awtu qanbarana." Sesungguhnya aku jika melihat satu perkara mungkar, aku menyalakan api dan memanggil qambar, pengawal. Ibn Hajar Fathul Bari juzuk ke-12 muka 170. Asy-Syariah Al-Ujuri 2521 hingga 2522. Akan tapi ketika mereka dibunuh, maka mereka semakin yakinlah bahawa Ali bin Abi Talib adalah Tuhan. Lodoh ni. Mereka berkata dengan sabda Nabi SAW, "La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar." Tidak ada yang menyeksa dengan api kecuali Tuhannya api. Dia ambil dalil itu dah. So kata tak boleh. Dia kata Ali dia Tuhan. Akhirnya semakin menjadi-jadilah mereka menyembah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sementara perbuatan Ali bin Abi Talib pun dikritik oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Akan tetapi tentulah alasan Ali bin Abi Talib membunuh mereka adalah kerana mereka telah murtad. Dan dalam hukum Islam, orang murtad hukumnya adalah dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Orang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia. 10 Hadirat Bukhari nombor 3017. Intinya Syiah kemudian berkembang dengan sangat pesat dan menyebar di berbagai-bagai penjuru negeri. Akan tetapi perlulah untuk kita ketahui bahawa tidak satu pun dari sahabat Nabi SAW yang masuk dalam barisan Khawarij maupun golongan Syiah. Oleh kerana itulah Ibn Qayyim rahimahullah berkata bahawa benar para sahabat berselisih dalam masalah fiqh. Akan tetapi tidak satu pun para sahabat yang berselisih dalam masalah akidah. Sehingga tak kala firqah-firqah seperti Khawarij dan Syiah itu muncul, tidak satu pun para sahabat yang bergabung dalam barisan mereka. Meskipun jumlah para sahabat tak kali itu sampai ribuan orang. Yang ketiga, yang seterusnya bid'ah qadariyah. Yang ketiga dah, bid'ah qadariyah. Pada akhir zaman para sahabat muncullah bid'ah yang baru iaitu qadariyah melalui tangan Ma'bad al-Juhani. Bid'ah qadariyah ini terjadi di zaman Ibn Umar lagi dah. Sebagaimana kita boleh lihat dari hadis pertama dalam Sahih Muslim, disebutkan bahawa ada orang yang mengadu pada Ibn Umar dengan berkata, "Aba Abdurrahman, innahu qad zahara qablana nasan yaqra'una al-Qur'an, yatafakkaruna al-'ilma, wa dhakara min sya'nihim, wa annahum yaz'umuna an la qadara, wa anna al-amra unfun. Qala wa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bara'u minni. Wallazi yakhlifu bihi Abdullah bin Umar law anna la li ahadihim mislu Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadr." Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya nampak di hadapan kami satu kaum, mereka membaca Quran dan mencari ilmu, lalu mengklaim bahawa tidak ada takdir. Dan perkaranya terjadi begitu saja yang tidak dilalui oleh takdir dan ilmu Allah. Ini nak mentazih Allah, nak suci ke Allah. Tapi siapa berlampau dah. Takut ada Allah takdir ke Allah buat benda buruk gitu masalahnya.
Maka Ibn Umar menjawab, apabila kamu bertemu dengan orang tersebut, maka khabarlah kepada mereka bahawa saya berlepas diri dari mereka dan bahawa mereka pun berlepas diri dariku. Dan demi zat yang mana hamba Allah bersumpah dengannya, kalau seandainya salah seorang dari mereka menafkahkan emas seperti gunung Uhud, nescaya sedekahnya tidak akan terima hinggalah dia beriman kepada takdir. Hadirat Muslim nombor 8. Ma'bad Al-Juhani dengan segala pengikutnya mengatakan bahawasanya tidak ada perkara yang takdirkan oleh Allah SWT. Semua perkara terjadi begitu saja dan Allah tidak pernah mencatat takdir sebelumnya. Maka jadilah mereka mengingkari ilmu Allah yang azali tentang masa depan dan akhirnya mereka dikafirkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Mereka dikafirkan kerana mereka telah mengingkari rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada takdir. Kelompok qadariyah ini muncul di akhir zaman sahabat. Itu cerita dia lah, zaman sahabat, akhir zaman sahabat. Rujuk Majmu' Fatwa Ibn Taymiyah juzuk ke-7 muka surat 31 hingga 37 dan 385 kan. Adapun Ibn Umar termasuk terus sahabat junior yang masih bertemu Nabi SAW. Jadi Ibn Umar ni sahabat junior, bukan senior dia, maksudnya orangnya lewat lah. Maksudnya masa Nabi wafat pun kecil lagi dia lah. Bid'ah Mu'tazilah yang keempat dah. Pada zaman Hasan Basri wafat tahun 110 Hijrah, muncullah lagi bid'ah yang baru. Hasan Al-Basri disebutkan mempunyai murid yang banyak. Satu ketika Hasan Al-Basri dalam majlisnya berbicara tentang sesebuah masalah hukum ni, di mana masalah tersebut berkaitan tentang pelaku dosa besar. Pada kesempatan ini Hasan Basri menyebutkan bahawa dalam hukum Islam pelaku dosa besar dihukum fasik, pelakunya masih seorang mukmin namun dengan kondisi iman yang berkurangan. Akan tapi ternyata ada salah seorang dari muridnya yang tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Basri tersebut. Nama muridnya tersebut ialah Wasil bin Atha. Kemudian Wasil bin Atha mendapat gurunya Hasan Basri untuk berhujah lah untuk guru dia. Dia berkata bahawa menurutnya pelaku dosa besar itu tidak boleh disifati sebagai seorang mukmin, namun juga tidak boleh disifati sebagai kafir. Melainkan pelaku dosa besar itu di antara keduanya, antara seorang mukmin dan kafir, sebab pendapatnya itulah. Wasil bin Atha kemudian diusir oleh gurunya Al-Hasan Basri. Lalu Tok Guru kena ambil ke Tok Guru dah. Al-Milal wal Nihal Asy-Syahrastani juzuk 1 muka 7 hingga 48. Lalu kemudian Wasil bin Atha keluar dan membuat halaqah juga. Tempat yang ngaji sendirilah. Jadi Tok Guru pula. Sendiri yang dikenal dengan Mu'tazilah. Yang artinya memisahkan diri dari Tok Guru sah-sah. Setelah itu Wasil bin Atha kemudian diikuti oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis Nabi SAW dan dia adalah seorang terkenal sangatlah zuhud, sangat juhud. Sehingga fikiran Mu'tazilah yang diwariskan oleh Wasil bin Atha kepadanya diterima banyaklah orang kerana terperdaya dengan sikap zuhudnya Amr bin Ubaid lah. Akhirnya pemikiran Mu'tazilah pun menjadi laris kerana tokoh yang membawanya adalah tokoh yang zuhud, yang warak, yang juh nampaknya. Bid'ah Mu'tazilah ketika awal kemunculannya tidaklah memunculkan penyimpangan dalam perihal asma' wa sifat lagi, akan tapi mereka menyimpan dalam asma' wal ahkam, iaitu tentang hukum pelaku dosa besar dunia dan di akhirat. Yang kelima dah, bid'ah Jahmiyah. Awal penyimpangan dalam tauhid asma' wa sifat baru muncul di akhir khilafah Bani Umayyah. Di akhir kekhalifahan Bani Umayyah muncullah seorang yang namanya Ja'ad bin Dirham yang merupakan guru dari Jaham bin Safwan. Dari Jaham bin Safwan inilah yang membawa akidah Jahmiyah. Kita akan bahas sedikit tentang sejarah Daulah Umayyah. Daulah Umayyah artinya adalah dinasti Umayyah. Lihat Tarikhul Khulafa Jaludi Asyuti juzuk 150 hingga 190. Umayyah sendiri bernama asli Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab. Dia adalah seorang Quraisy. Namun kita tahu bahawa Abdul Manaf adalah datuknya Nabi SAW juga. Kerana nama Nabi SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab. Umayyah bin Abdul Syams jika ditinggal dari kekhalifahannya, maka akan kembali kepada dua orang putranya yang bernama Harb dan Abul As. Keturunan dari jalur Harb di antaranya Abu Sufyan, lalu kemudian Muawiyah, lalu kemudian Yazid, lalu kemudian setelah itu Muawiyah bin Yazid. Adapun jalur keturunan dari Abul As adalah Al-Hakam, lalu kemudian Marwan bin Hakam. Sebagaimana kita ketahui,
Setelah Hasan bin Ali bin Abi Talib meninggal dunia, maka yang kemudian menjadi khalifah selanjutnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun setelahnya adalah Yazid. Lalu Muawiyah bin Yazid yang memimpin. Lalu Muawiyah dan Yazid yang memimpin kurang dari 1 tahun. Oh gini. Yazid ni lepas Muawiyah bin Yazid. Bukan Muawiyah bin Abu Sufyan ni nak lain dia ni. Lepas mati Muawiyah tu ganti dengan Yazid dah. Lepas tu Muawiyah bin Yazid. Ketika Muawiyah bin Yazid meninggal dunia, maka waktu itu tidak ada penunjukan khalifah selanjutnya. Akhirnya orang mengangkat seorang khalifah baru dari Bani Umayyah. Ia bernama Marwan bin Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Jadi Bani Umayyah tu, itulah Marwan, keturunan Marwan bin Hakam ni. Marwan bin Hakam bin Abdul As memiliki 3 orang keturunan yang menjadi khalifah. Di antaranya adalah Abdul Aziz, Abdul Malik dan Muhammad bin Marwan. Abdul Aziz kemudian memiliki anak bernama Umar bin Abdul Aziz. Adapun dari Abdul Malik, anak-anaknya ada 4, iaitu Al-Walid, Sulaiman, Yazid bin Abdul Malik dan Hisham. Adapun Muhammad bin Marwan memiliki anak bernama Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam bin Abdul As. Setelah kepimpinan Marwan bin Hakam bin Abdul As, kekhalifahan jatuh kepada Abdul Malik bin Marwan dengan waktu kepimpinannya yang cukup lama. Abdul Malik bin Marwan ni lama jadi khalifah. Setelah Abdul Malik bin Marwan, kekhalifahan diteruskan pada anaknya iaitu Al-Walid. Lalu diteruskan kepada saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia, kekhalifahan dipegang sementara oleh sepupunya yang bernama Umar bin Abdul Aziz bin Marwan selama kurang lebih 2 tahun. Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, maka kepimpinan dipegang oleh Yazid bin Abdul Malik. Lalu kemudian kepada Hisham bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik memiliki anak bernama Al-Walid bin Yazid. Hisham bin Abdul Malik awalnya tidak ingin menyerahkan kuasaan kepada Al-Walid bin Yazid kerana dinilai suka bermaksiat dan minum khamar. Akan tetapi akhirnya Al-Walid bin Yazid tetap mendapatkan tampuk kepimpinan juga. Cerita tak tahu betul ke tak. Dari cerita tambah-tambah ni politik ni. Akan tetapi ada dari salah seorang sepupunya yang tidak senang dengan kepimpinannya. Dia adalah anak dari Al-Walid bin Abdul Malik yang bernama Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik. Akhirnya terjadilah kericuhan di antara mereka balaslah. Sehingga akhirnya Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik membunuh Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Membunuhlah. Tikah sikit. Setelah Yazid membunuh Al-Walid, tidak lama setelah itu dia juga kemudian meninggal dunia juga. Sehingga kepimpinan jatuh ke tangan saudaranya yang bernama Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika Ibrahim bin Al-Walid hendak diangkat menjadi pemimpin, ternyata keributan balas pula dah terjadi kembali sehingga kepimpinan berpindah kepada pok saudara dia yang bernama Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam bin Abdul As. Ketika Marwan bin Muhammad meninggal dunia, maka runtuhlah Daulah Umayyah dan berpindahlah pula kepada Daulah Abbasiyah. Di silsilah Daulah Umayyah, Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Silsilah dia. Jadi ada keturunan Harb, Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, Muawiyah bin Yazid. Abdul As pula, Al-Hakam, Marwan. Marwan pula ada 3 pula. Abdul Aziz, Abdul Malik dan Muhammad. Abdul Aziz ni lahir anaknya Umar. Daripada Muhammad ni lahirnya Marwan. Lepas tu Al-Walid jadi anak kepada Abdul Malik pula dah. Al-Walid, Sulaiman, Yazid, Hisham. Lepas tu Walid pula ada anak pula Yazid bin Al-Walid dan Ibrahim. Yazid pula ada anak iaitu Al-Walid bin Yazid. Gitulah. Jadi Al-Walid tu balasnya. Setakat tu sajalah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.